اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Your idea is waiting to be seen. Put it all on display with a beautiful website. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan peluang yang ada, diberikan kesempatan yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bersama-sama dengan saya di program Tilawah Interaktif. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan share, terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran IPAC. Okay, Institut Pengajian Al-Quran IPAC, Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPAC, Institut Pengajian Al-Quran IPAC. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh share. Okay, boleh perbanyakkan share. Semoga beri manfaat kepada sahabat-sahabat di luar sana ataupun sahabat-sahabat kita, rakan-rakan yang tidak berkelapangan untuk terus mempelajari kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan di dalam bacaan kita. Okey, saya mohon kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, saya ucapkan selamat datang. Jika ada sebarang komen ataupun sebarang, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus sertakan ataupun tulis di bahagian ruangan komen yang disediakan di bawah. Kemudian insyaAllah saya akan baca dan kita akan sama-sama mempelajari pada pagi ini insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang. Dan boleh terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran IPAC dan kita sama-sama akan meneliti ataupun menghayati bacaan kita. Iaitu saya memilih surah Al-Zalzalah pada pagi ini. Ya, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh perbanyakkan lagi share kita supaya sahabat-sahabat kita di luar sana boleh sama-sama untuk kita meneliti dan menghayati kesalahan-kesalahan yang kita tak sedar bahawa itu adalah satu kesalahan yang kita sering lakukan. Maka insyaAllah pada pagi ini kita cuba baiki dan kita cuba teliti bacaan-bacaan tersebut supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita membaca, insyaAllah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang. Boleh sama-sama masuk dan share, like, kemudian kita sama-sama mempelajari ataupun kita sama-sama meneliti kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan. Kita cuba elakkan supaya kita tak nak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita membaca surah ataupun ayat-ayat Al-Quran. Okay, boleh insyaAllah. Saya mohon lagi yang baru masuk, yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ini di dalam Institut Pengajian Al-Quran ataupun slot bersama-sama dengan saya, iaitu slot tilawah interaktif. Boleh saya mohon sahabat-sahabat di luar sana untuk memperbanyakkan lagi share supaya kita dapat manfaat bersama, insyaAllah. Okay, boleh? Okay, insyaAllah pada pagi ini kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan saya baca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan saya. InsyaAllah sebelum kita memulakan maafkan saya, sebelum kita memulakan bacaan kita ataupun kita meneliti kesalahan-kesalahan kita, insyaAllah kita baca dulu surah Al-Fatihah bersama-sama. InsyaAllah, boleh ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah kita selesai untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan saya. Okey, alhamdulillah kerana kita telah membaca surah yang mana surah di permulaan surah, supaya kita semua mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya Allah berkati kelas kita ataupun pengajian kita pada pagi ini, iaitu program tilawah interaktif bersama dengan saya Ustazah Awatif. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk meneliti surah Al-Zalzalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 599 di dalam mushaf tuan-tuan dan puan-puan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, boleh buka muka surat 599 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin yang telah dipaparkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama kita mempelajari surah Al-Zalzalah, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan pen dan atau pensel di depan tuan-tuan dan puan-puan, bulatkan di atas mushaf puan atau tuan dan puan-puan, bulatkan di tempat ataupun kesalahan yang cuba kita teliti insya-Allah lepas ini, iaitu kesalahan yang kita tak nak lagi berulang, supaya kita baca tu dalam keadaan yang betul, dalam keadaan sebutan huruf yang betul ataupun tajwid yang betul. InsyaAllah kita cuba sama-sama, saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba untuk mempelajari bersama-sama. Okey, kita cuba meneliti bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita cuba sedaya upaya kita untuk memperbaiki bacaan kita supaya bacaan kita itu nampak lebih cantik, ataupun kita mengikut tajwid yang telah ditetapkan, ataupun kita membaca mengikut kaedah tajwid yang betul. Okey, boleh insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang kepada Tun Mahathir. Terima kasih bersama-sama dengan saya. Boleh mohon ramai lagi untuk masuk di page Institut Pengajian Al-Quran supaya dapat memberi manfaat bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan tekan butang like. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh mengetahui program-program yang akan dilakukan ataupun yang akan dijalankan oleh iPad. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti perkembangan Institut Pengajian Al-Quran ataupun boleh mengikuti program-program live yang akan diadakan ataupun yang so. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti perkembangan di Institut Pengajian Al-Quran di Facebook Institut Pengajian Al-Quran. Okey, boleh mohon sama-sama share lagi supaya sahabat-sahabat kita di luar sana memperolehi keberkatan ataupun memperolehi manfaat bersama apabila kita cuba untuk membaca ataupun membetulkan bacaan kita di dalam untuk kita membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, boleh? Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okey, kita teruskan dengan surah Al-Zalzalah. Saya akan membaca dua slot. Saya akan buat dua slot, iaitu slot yang pertama iaitu berkaitan dengan slot yang pertama saya akan membaca secara keseluruhan surah.
Kemudian slot yang kedua saya akan menghuraikan satu persatu kesalahan-kesalahan ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan terlepas pandang. Okey, terlepas pandang untuk kita nak betulkan di mana yang perlu kita betulkan makhraj ataupun panjang pendeknya. Okey, jadi di situ yang perlu kita beri penekanan supaya bacaan kita itu nampak lebih cantik. Okey, boleh kita dan perempuan. Untuk yang slot yang pertama, saya akan membaca secara keseluruhan surah Az-Zalzalah dahulu. Okay, boleh sama-sama tuan-tuan dan perempuan boleh bersama-sama dengan saya untuk membaca, dan untuk slot yang kedua saya akan terang satu persatu. Okay, boleh? Okay, jom kita baca satu persatu dahulu secara keseluruhan untuk surah Az-Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesai untuk membaca secara keseluruhan surah Al-Zalzalah. InsyaAllah untuk slot yang kedua saya akan mengupas satu persatu ayat demi ayat untuk kita teliti kesalahan-kesalahan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita membaca surah ini. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jika ada sebarang komen ataupun sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan komen di ruangan yang disediakan supaya saya boleh bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang bersama dengan kita pada pagi ini. Mungkin ada guru-guru saya dan juga sahabat-sahabat saya yang ingin memberi sebarang komen untuk penambahbaikan program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan komen di ruangan yang disediakan supaya program kita ini dari semasa ke semasa kita akan adakan penambahbaikan, insya-Allah, ataupun kita boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun kita mengajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk like di Facebook Institut Pengajian Al-Quran iPad dan boleh mengikuti perkembangan kami di Facebook Institut Pengajian Al-Quran iPad. Okey, boleh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Hafizul Furqan, waalaikumsalam, dan juga Sofwa Hayati. InsyaAllah mudah-mudahan dapat berkat kita bersama, dan juga Amalia Ishak. InsyaAllah terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Baik, kita teruskan dengan slot kita yang kedua, iaitu saya akan mengupas dari satu ayat ke satu ayat. Okey, insyaAllah. Okey, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya mengulangi
7 kesalahan yang sering kita lakukan yang kita tanpa kita sedar. 7 kesalahan yang perlu diberi penekanan ataupun yang kita tanpa kita sedar bahawa itu adalah kesalahan yang sering kita lakukan. Jom kita teliti apa kesalahan-kesalahan tersebut. Okey, yang pertama, kita tengok tajwid kita betul ke tidak. Okey, yang kedua, tengok makhraj dan sifat huruf. Contoh makhraj sifat huruf tebal macam mana, nipisnya macam mana. Okey, kemudian yang ketiga sebutan huruf ikhfa, di mana kita kena perhatikan apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf selepasnya. Tengok huruf selepasnya, apa huruf dia? Huruf tebal ke huruf nipis? Jadi cara sebutan dia tu kita kena betulkan. Kita kena betulkan. Jangan kita pergi ikhfa kena tebalkan, kita jangan nipiskan, kita kena tengok keadaan dia. Sebab tu sebutan huruf ikhfa ni kena betul. Kemudian yang keempat, huruf yang dilantunkan bunyi, iaitu kita fokus kepada qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Ada 5. Qa, ta, ba, jim, dal, baju, dah, koto. Jadi 5 huruf ni sahaja yang perlu kita lantunkan bunyi huruf tersebut. Okey, selain daripada huruf-huruf yang kelima-lima huruf ini, maka tuan-tuan dan perempuan dilarang untuk melantunkan bunyi huruf yang lain selain daripada huruf yang 5 huruf tersebut yang saya sebut tadi. Okey, kemudian yang kelima, huruf yang dibunyi kurang tepat. Huruf yang dibunyi kurang tepat maksudnya dia tidak masuk ke dalam makhraj yang betul, tidak masuk ke dalam rumah dia yang betul. Contoh huruf tebal, huruf za, kita kena tebalkan bunyinya. Huruf za, huruf da, huruf ta, semua itu adalah huruf tebal. Jadi maka kita kena masukkan ke dalam huruf yang betul, masukkan ke dalam rumah dia yang betul. Jangan pula contoh kita masuk ke dalam rumah orang lain. Jadi mesti orang pun terkejut kita masuk ke rumah orang lain. Tak kena. Jadi kita kena masukkan huruf tu ke dalam sarang dia yang betul ataupun rumah dia yang betul. Okey. Kemudian yang keenam, huruf yang tebal dan nipis. Kena bezakan. Okay, macam tadi sifat huruf tu kena tahu. Contoh kalau huruf yang melekat ataupun huruf yang kembar. Huruf nipis duduk depan, huruf yang tebal duduk belakang. Selalunya kebiasaannya mesti kita akan terbawa-bawa. Kita akan yang huruf yang nipis tu kita akan jadikan tebal. Jadi kena hati-hati. Kemudian seterusnya yang terakhir, huruf yang boleh tukar-tukar sifat seperti nipis dan tebal. Jadi maknanya di sini kebiasaannya yang saya lihat adalah pelajar-pelajar yang membaca Al-Quran ini kebiasaannya tidak memfokuskan pada sifat huruf tersebut. Iaitu apabila huruf nipis perlu dibaca nipis, apabila huruf tebal perlu dibaca tebal. Jadi kebiasaannya yang saya lihat adalah tidak menjaga sifat huruf tersebut. Jadi insya-Allah hari ini saya akan bersama-sama ataupun saya akan berkongsi ilmu bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan. Kita akan cuba meneliti ataupun kita akan cuba baiki huruf yang mana tebal, huruf yang mana nipis. Okey, kita sama-sama tengok ataupun kita sama-sama untuk mempelajari dan boleh share bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain supaya kita boleh manfaat bersama-sama insya-Allah. Okey, ini adalah 7 kesalahan. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan ingat lagi ke episod yang sebelum ini saya ada terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan iaitu hukum mim mati. Hukum tajwid yang kita belajar sebelum ini iaitu hukum mim mati. Hukum mim mati dan juga hukum nun mati. Saya ulang sekali lagi supaya tuan-tuan dan perempuan boleh mengingati semula ataupun kita boleh ulang kaji semula pelajaran kita yang lepas supaya insya-Allah dalam surah Al-Zalzalah ini tuan-tuan dan perempuan lebih nampak tajwid itu di mana dengungnya, di mana ikhfa-nya, di mana izharnya. Saya ulang kembali. Hukum mim mati. Hukum mim mati atau hukum mim sukun. Hukum mim sukun dia terbahagi kepada 3 bahagian. Ya tuan-tuan dan perempuan, 3 bahagian sahaja. Dan saya ingatkan berulang kali saya sebut iaitu apabila hukum mim mati ini atau hukum mim sukun ini tuan-tuan dan perempuan perlu ingat 2 huruf sahaja. Huruf mim mati dan juga huruf mim dan juga huruf ba. Tuan-tuan dan perempuan perlu ingat huruf mim dan ba. 2 huruf ni sahaja.
Okey, apabila mim mati berjumpa dengan huruf ba, maka di situ kita perlu dengung. Okey, kita perlu dengung. Dia jadi hukum dia adalah ikhfa syafawi. Dan hukum apabila hukum mim mati atau sukun berjumpa dengan mim juga, maka di situ jadi hukum hukum idgham mutamathilain. Jadi dua benda yang saya ajar senang saja tuan-tuan dan puan. Perlu ingat apabila mim mati ni, mim sukun berjumpa dengan mim dengan ba. Okey, maknanya dua-dua ni perlu dengung. Okey, selain daripada tu, selain daripada contoh huruf a, huruf ta, huruf tha, huruf ja, huruf ha, kha, yang lain-lain, huruf-huruf yang lain, maka kita izharkan dia ataupun kita jangan dengungkan dia. Okey, boleh? Itu adalah contoh hukum mim sukun. Okey, seterusnya kita ulang kaji balik iaitu hukum nun mati. Hukum nun mati iaitu hukum nun mati ataupun tanwin. Okey, hukum nun mati atau tanwin ni tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak sikit. Dia lebih luas sikit. Lebih luas sikit skop dia daripada berbanding hukum mim mati. Sebab hukum nun mati ni dia banyak sikit, dia terbagi kepada empat bahagian. Kita tengok yang pertama dia ada izhar halki, ikhfa hakiki, idgham. Kemudian yang last sekali kita ada, okey, cuba tengok yang last sekali kita ada iqlab. Okey, ni banyak sikit. Dia pembahagian dia lebih luas. Okey, tapi tak apa, kita fokus kepada satu-satu dulu. Okey, contoh kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kita fokuskan kepada izhar dahulu. Izhar halqi. Okay, tuan-tuan dan perempuan, nun mati dan juga tanwin. Ingat nun mati dan tanwin, nun sukun lah tu. Nun sukun dan juga tanwin. Tanwin tahu tak bentuk tanwin macam mana? Iaitu dua baris di atas, dua baris di bawah, dua baris di hadapan. Okey, dua baris di hadapan tu macam mana? Yang bentuk waw atau waw dua kali, lepas tu ataupun bentuk 69. Itu tanwin lah tu. Itu nama dia tanwin. Okey, tanwin. Jangan pula pergi tuan dan perempuan tertukar tanwin tu bentuk macam mana ya Ustazah? Bentuk yang W tu ke? W tu bukan tanwin. W tu adalah sabdu ataupun syaddah ataupun syiddah. Jangan tertukar. Okey, nun mati dan juga tanwin apabila berjumpa dengan, okey, kita fokus kepada kolom yang pertama. Apabila berjumpa dengan huruf izhar halqi. Kita tengok huruf izhar halqi ada berapa? Ada 6 huruf izhar halqi. Okey, ada hamzah, gha, ha, kha, a, ha. Okey, kebiasaannya ada yang meletakkan formula sendiri. Iaitu dia menghafal, jenis dia menghafal iaitu dia letakkan baris. Al, hin, kha, a, hu. Supaya dia ingat itu adalah huruf izhar. Al, hin, kha'ahu. Dia tahu bahawa a itu adalah huruf hamzah lah, hamzah gha, ha, kha, ha. Okey, ada 6 huruf. 6 huruf izhar. Maka di sini apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini, maka tuan-tuan dan perempuan, cara bacaan yang kita tengok iaitu menjelaskan bunyi atau tanwin. Bunyi nun atau tanwin tersebut. Okey, jelaskan bunyi nun atau tanwin tersebut. Okey, kemudian kita pergi kepada kolom yang kedua iaitu ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf, okey, nampak banyak sikit huruf dia. Huruf ta, huruf tha, huruf ja, huruf da, huruf la, za, sa, sya. Okey, banyak huruf dia. Okey, tak apa, kita cuba ulang kaji, kita cuba tengok dulu surah tu nanti, surah Az-Zalzalah. Kemudian kita cuba, saya ajar tuan-tuan dan perempuan macam mana nak kenal. Kita cuba nak cari ataupun tengok ada tak hukum-hukum ikhfa hakiki nanti. Okay, boleh? InsyaAllah kita tengok nanti. Kita tengok dulu cara bacaan ikhfa hakiki ni bagaimana. Okay, cara bacaannya iaitu menyembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin dengan melebihkan sedikit bunyi huruf tu. Maknanya ikhfa ni bermaksud tersembunyi. Sembunyikan huruf apa? Sembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin tersebut. Kita fokus kepada huruf yang selepas tu. Okay? Kita apa? InsyaAllah nanti kita cuba dulu tengok surah Az-Zalzalah. Kita cuba teliti. Ada ke tidak hukum ikhfa hakiki di dalam surah Az-Zalzalah ni? Ataupun ada ke tidak hukum izhar?
Okey, ada ke tidak hukum izhar di dalam surah Al-Zalzalah ini? Boleh sama-sama tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kita cuba buka muka surat 599 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin yang telah dipaparkan surah Al-Zalzalah. Boleh sama-sama kita cuba teliti dan kita hayati ataupun kita tengok kesalahan-kesalahan di dalam surah Al-Zalzalah ini dan kita cuba baiki bacaan kita, insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya ucapkan selamat datang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah semoga sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini lebih berminat untuk menghayati bacaan Al-Quran ataupun lebih minat untuk mendalami ilmu Al-Quran. Okey, jom kita pergi kepada surah Al-Zalzalah. Kemudian insyaAllah kita akan teliti satu persatu ayat demi ayat untuk kita meneliti hukum bacaan untuk surah Al-Zalzalah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kena betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaannya yang selalu dibuat kesalahan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini di mana di huruf H. Ha pedas kita. Ha pedas kita tu, ha tu kena tuan-tuan dan perempuan kena pedaskan dia. Ha. Ha dalam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutan huruf ha tu masuk ke dalam makhraj dia yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jaga-jaga huruf ha tu. Jangan tertukar dengan huruf ha bulat. Okey? Right. Okay, terusnya kita pergi kepada ayat yang pertama. Iza za. Kena jaga-jaga huruf za. Lembutkan huruf za. Iza. Lembutkan huruf za. Jangan tertukar sebab dia duduk dekat-dekat dengan huruf zai. Nampak? Iza zul. Zul tu baru betulkan. Okey, zul tu baru kita tebalkan sedikit daripada za yang awal tadi. Iza zul. Okey, jangan kita baca iza zul sama sifat dia, tak boleh. Berbeza Iza zul, iza zulzilatil til. Okey, jangan lantunkan bunyi lam tu til, tak nak. Iza zulzilatil, jelaskan. Til ardu. Nampak? Ardu ni kebiasaannya huruf A ni dia akan jadi huruf O. Ardu, tak nak. Okay? Sebab apa jadi ardu? Sebab huruf Do tu adalah huruf isti'la. Jadi dia akan terjangkit. A tu akan jadi O. Betulkan A dulu. Sebutan huruf A. Ardu. Betulkan. Iza zulzilatil ardu. Ardu kan sebab sifat huruf dia adalah huruf isti'la. Buzil zalaha. Mat asli 2 harakat. Zalaha. Dua rakaat juga. Okey? Boleh? Kemudian kita pergi kepada ayat kita yang kedua. Okey. Wa sama. Wa jangan wa. Wa duduk sebelah dengan huruf kha. Okey? Wa jangan wa rajatil ardu. Til pun sama, perlu berjaga-jaga, perlu berhati-hati. Til tak nak. Til ardu. Okey, ardu jangan tebalkan, jangan bunyi o, bunyi a. Ardu.
Athqalaha. Athqalaha. Tha. Huruf tha yang ada 3 titik. Jangan samakan dengan huruf sin. Huruf sin lain ni huruf tha. Lembut sikit. Sebutan itu lebih lembut sikit. Tha. Athqalaha. Betulkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Boleh? Okay. Kemudian seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga. Wa qalal qa 2 harakat. Sebab sebelah qa tu ada huruf mad iaitu huruf alif. Kena panjangkan. Okey. Wa qalal lal tak nak. Lal tahan dia. Lal Okey, di sini kita tengok ada hukum apa dekat situ. Nun mati berjumpa dengan huruf sin. Nun mati berjumpa dengan huruf sin. Apa? Okey, jom kita tengok carta kita balik. Nun mati berjumpa dengan huruf sa. Apa hukum dia? Okey, sama-sama. Siapa tahu di sini? Okey, boleh jawab sama-sama dengan saya. Nun mati berjumpa dengan huruf sa. Apa hukum dia? Kalau siapa-siapa yang tahu boleh jawab dan kita share sama-sama. Mungkin betul, mungkin saya salah. Okey. Nun mati berjumpa dengan huruf sa. Ada tak kat situ? Mana nama hukum dia? Apa? Siapa-siapa yang tahu boleh bagi tahu sama-sama share. Mungkin saya salah. Okey, apa? Kita tengok hukum dia apa? Di situ huruf sa. Bulatkan sikit dekat huruf sa tu. Okey. Sa. Nampak? Okey, huruf sa tu adalah, kita tengok hukum dia adalah apa? Hukum ikhfa hakiki. Boleh? Ikhfa hakiki. Maknanya kita kena cara bacaan dia macam mana? Menyembunyikan sedikit bunyi huruf nun. Okey, huruf nun dan tanwin dan kita lebihkan bunyi huruf sin tu. Jadi maksudnya di sini kita kena dengunglah bacaan dia. Okey, kita kena dengung. Okey, jadi macam mana bacaan dia? Wa qalal kita lebihkan bunyi huruf sin tersebut. Insa. Okey, jangan insa, tak boleh. Kita kena sembunyikan huruf nun tu. Insa. Kita kena fokus pada sa tu. Insanu malaha. Okey, boleh? Okey, saya kira yang lain tak ada masalah. Okey, kita terus kepada ayat kita yang keempat. Okey. Boleh? Boleh lagi setakat ni tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya teruskan. InsyaAllah kita akan cuba mengupas hingga habis selesai surah Al-Zalzalah. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya. Okey, kepada sahabat-sahabat, guru-guru saya, sahabat-sahabat qori-qori'ah saya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okey, kita teruskan untuk ayat kita yang keempat. Yawma idzin tuhaddi. Yawma idzin. Okey, kita jumpa apa dekat situ tuan-tuan dan puan-puan? Tanwin, nampak? Tanwin tapi tanwin dua di bawah. Tanwin yang sengit kita panggil, tanwin yang tak sama. Baris dia tu tak selari. Okey, bila tanwin berjumpa dengan huruf apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Ada 2 titik di atas. Huruf apa tu? Huruf ta. Okey, apabila huruf tanwin berjumpa dengan huruf ta, maka hukum dia apa? Jom kita tengok carta. Okey, hukum dia apa? Okey, kita tengok sama-sama. Jika tuan-tuan dan puan-puan tahu apa jawapan dia, boleh bagi kita share sama-sama. Mungkin boleh manfaat bersama-sama. Tanwin berjumpa dengan huruf ta. Apa hukumnya? Kita tengok sama-sama carta yang telah diberikan, yang telah dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tanwin berjumpa dengan huruf ta. Ada tak ta dekat situ? Dekat mana ada huruf ta? Okey, dia duduk di bawah. Masih lagi duduk di bawah ikhfa hakiki. Okey, nampak tak? Okey, ikhfa hakiki. Maka di situ dia terkelompok di dalam kalangan ikhfa hakiki, huruf-huruf ikhfa hakiki. Okey, jadi cara bacaan ni sama juga. Kita kena sembunyikan
sembunyikan tanwin tersebut dan kita melebihkan sedikit bacaan kita pada huruf ta. Okey, jadi contoh bacaannya yauma idzil tu. Yauma idzil tu. Okey, lebih kepada ta. Yauma idzil tu. Yauma idzil tuhaddi. Okey, dengungkan di situ. Yauma idzil tuhaddi. Okey, dengungkan. Kemudian jangan terlepas pandang apabila kita dah dengung di idzil tu, tu jangan pula yauma idzil tuhaddi, salah. Tuha, betul kan? Tuhadithu, kita lembutkan balik. Hadithu, thu, ada 3 titik kena sa. Thu akhbaraha, jangan sebut akhbaraha. Okey, boleh setakat ni? Okey, kemudian kita teruskan kepada ayat yang kelima. Bi anna rabbaka, bi anna. Okey, nun ada syaddah. Nun ada syaddah ataupun nun ada sabdu di atas nun tu. Jadi hukum dia adalah, okey, ni hukum dia tidak termasuk di dalam hukum nun mati tuan-tuan dan puan-puan. Ini hukum dia lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, kalau ada pen atau pensel atau ada kertas kosong di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, tulis dekat situ. Ini adalah hukum wajibul gunnah. Apabila nun dan mim yang bertanda sabdu atau bertanda syaddah atau syiddah, okey, nama sabdu ni banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, jadi apabila nun dan mim yang bertanda W tu, bentuk W tu, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu dengungkan dia. Bi anna rabbaka. Boleh? Okey, dengung. Bi anna rabbaka awhalaha. Boleh? Saya kira ni tak ada masalah. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang ke-6. Boleh lagi tuan-tuan dan puan-puan? Jika ada sebarang komen ataupun sebarang penambahbaikan daripada cara penyampaian saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan komen di bawah supaya insya-Allah dari semasa ke semasa kita cuba pertingkatkan lagi cara penyampaian saya ataupun kaedah saya. InsyaAllah sama-sama kita memperbaiki dari semasa ke semasa. Okey, boleh? InsyaAllah kita teruskan dengan ayat yang ke-6. Okey. Yauma idzi Okey, kita jumpa apa dekat situ? Okey, kita jumpa apa kat situ? Tanwin. Tanwin berjumpa dengan huruf ya. Tanwin berjumpa dengan huruf ya. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kita cuba tengok. Ada tak? Adakah masih lagi hukum ikhfa hakiki? Okey, kita cuba tengok. Betul tak? Ikhfa hakiki ataupun hukum yang lain. Okey, kita cuba tengok carta bersama-sama. Kita tengok. Adakah masih lagi hukum ikhfa hakiki atau izhar? Kita cuba tengok apa hukum dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu apa jawapannya, boleh sama-sama dengan saya. Okey, kita cuba tengok. Tanwin berjumpa dengan huruf ya. Okey, apa dia hukum dia tu? Kita cuba tengok. Okey, tengok di dalam kelompok ikhfa hakiki ada tak huruf ya? Tak ada. Okey, apa hukum dia sebenarnya ni? Okey, kita cuba tengok balik yang seterusnya, kolom yang seterusnya apa dia? Ada tak? Nampak tak huruf ya? Saya dah nampak huruf ya. Dia nampak huruf ya? Okey. Di situ dia jadi hukum idgham ma'al ghunnah. Okey? Idgham ma'al ghunnah maknanya kita kena dengung. Idgham bermaksud memasukkan. Ma'al ghunnah bermaksud bersama dengan dengung. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, cara bacaan ni kita kena dengung. Cara bacaan ni macam mana? Memasukkan ataupun kita menghilangkan bunyi nun. Okay? Menghilangkan bunyi nun atau tanwin tersebut. Okay? Hilangkan ke dalam huruf tersebut dan kita masukkan ke dalam huruf tersebut dengan dengung. Okay, jom kita tengok cara bacaan dia. Okay, contoh dekat sini. Yauma idzin kita masuk dalam ya.
Yauma idzin masuk dalam ya. Kita tak payah bunyi yauma izin lagi dah. Okey? Yauma izin tak payah. Kita hilangkan bunyi zin tu. Kita masukkan ke dalam zihya. Zihya masuk dalam ya. Yauma idzin ya. Okey, jaga-jaga jangan terlepas pandang za tu nipis, za tu lembut, sebutannya tu lembut. Yauma idzin yasdurun. Okey, maknanya kita kena kat situ kena dengungkan dia. Yauma idzin okey, kemudian ya berjumpa dengan huruf so. Ya huruf nipis, so huruf tebal, huruf isti'la. Jadi kena betul-betul hati-hati menyebutnya. Jangan yos. Yos tak boleh. Yos tak boleh. Ya. Yels. 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 Okay, masukkan dalam huruf so tu betul-betul. Jangan yos. Tak boleh, dah salah. Sebab kita meletakkan baris huruf ya tu menjadi huruf yo. Tak boleh. Sebab baris untuk huruf ya adalah baris atas. Ya, ya. Yels. Masukkan betul-betul. Yauma idzin yasdurunna. Okey, nun ada, kita jumpa lagi nun ada syaddah. Apabila nun ada syaddah, maka kita kena, ingat tak tadi saya beritahu kita kena dengung sebab dia jadi hukum dia wajibul ghunna. Okey, durunna su'ash. Su'ash. Okay, sya pun sama. Sya kebiasaannya yang saya dapat lihat tuan dan puan baca, dia mesti akan ada lantunan bunyi huruf sya tersebut. Asyik. Asyik tu tak nak kita buang. Okay, asyik ni bukan termasuk di dalam huruf yang boleh kita lantunkan bunyi dia. Tak boleh. Okay, asyik tak boleh. Ash. Kita lepaskan angin dia. Ash. Lepaskan bunyi. Ash. Talli. Ash. Okay, lepaskan. Jangan kita lantunkan. Asyik tak boleh. Ash. Boleh? Ta dua harakat. Kemudian talli. Okey, kita tengok. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Apa hukum dia tuan-tuan dan puan-puan? Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Okey, tanwin, kita nampak tanwin dekat atas tu kan? Okey, kemudian lepas tanwin ta lepas atas ta tu ada dua baris. Okey, ada dua baris ta tu, tan. Okey. Kemudian selepas huruf ta tu, tan tu ada huruf mat, huruf alif. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru sebab saya banyak yang persoalan yang selalu yang selalu ditanya oleh saya. Bukan yang selalu saya tanya lah. Maksudnya student ataupun pelajar saya yang tanya, Ustazah, kalau huruf alif ni dia berjumpa dengan huruf lam, jadi macam mana? Okey, maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru, okey? Huruf alif ini dia tidak berbaris. Dia tak ada apa-apa fungsi pun di situ. Kecuali kalau kita berhenti, barulah dia ada kegunaan dia. Kalau kita sambung, tak ada kegunaan dia. Jadi apabila kita sambung, kita kena tengok pada baris huruf ta tersebut. Kalau huruf yang tidak berbaris, tuan dan puan-puan jangan ambil kisah pasal dia sebab dia tak ada baris. So dia tak hidup, dia mati. Okay. Jadi baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan tengok huruf ta, atas huruf ta ada baris tanwin. Okay, baris tanwin dia berjumpa dengan huruf la. Okay, berjumpa dengan huruf la. Okay, jom kita tengok carta. Apa dia? Dia kena dengung ke, tak dengung ke, ataupun kena izhar ke, izhar kiki ke, izhar halki ke, izhar syafawi ke, ifak ke. Kita tengok apa hukum dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok carta yang ada. Kita tengok tanwin apabila berjumpa dengan huruf lam, kita kena baca dia macam mana? Bagaimana cara bacaan dia? Caranya kita kena dengung ke, kita kena jelaskan ke, atau kita kena memasukkan bacaan tersebut ke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok cara di atas. Okay, carta yang telah dipaparkan. Okay, baik, kita tengok, kita cuba cari. Ada tak huruf la dekat situ? Okay, nampak ada kan? Okay, di situ jadi hukumnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu idgham bila ghunnah. Okay, idgham bila ghunnah. Okay, idgham yang kita tak boleh dengung. Kita tengok cara bacaan dia. Memasukkan ataupun menghilangkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf tersebut tanpa dengung. Yang tadi kita masukkan dengan dengung. Yang ni kita masukkan tanpa dengung. Kita jangan dengung, kita jelaskan. Okey, boleh? Contohnya, maksudnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jelaskan
huruf ta, tali, tali. Jangan kita tak boleh. Tak boleh lama-lama. Okey, apabila tanwin berjumpa dengan huruf lam, maka di situ jadi idgham bila gunnah. Tak boleh, kita tak boleh dengung. Kita masuk sahaja tapi tanpa dengung. Tali, tali, masuk kemudian sebut huruf tu. Tali yurau okey, tali, jangan tali, tak boleh. Tu dengung. So sekarang ni dia tak boleh dengung. Dia tak boleh dengung tapi cuma memasukkan saja. Tali yurau, okey? Boleh? Tali yurau tali yurau. Boleh? A'malahum. Okay. A'malahum. Boleh? Okay. Tu pun sama. Jangan bunyi o. Okay. Betulkan baris huruf a. Okay. Betulkan baris huruf a. Jangan bunyi o. Kebiasaannya memang tuan dan puan akan baca ashtatan liyurau a'malahum. Sebab nak cepat kan? Jadi perlu berhati-hati. A'malahum. Okay? Boleh? Kemudian seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-7. Faman ya'mal, nun mati berjumpa dengan huruf ya. Apa? Tuan-tuan dan perempuan, nun mati berjumpa dengan huruf ya. Yang tadi dekat atas tadi kita jumpa tanwin berjumpa dengan ya. Yang ni sekarang ni nun mati berjumpa dengan ya. Okey, nun mati berjumpa dengan ya. Apa hukum dia? Sama tak hukum dia? Okey, sama ya tuan-tuan dan perempuan, hukum dia sama. Hukum dia adalah, okey, kita tengok carta balik. Saya tak nak bagi tuan-tuan dan perempuan keliru. Okay, kita tengok supaya tuan-tuan dan perempuan nampak sendiri. Apa nama hukum tersebut apabila nun mati dia berjumpa dengan huruf ya. Okay, kita tengok. Okay, kita cuba tengok sama-sama di skrin yang telah dipaparkan, iaitu apabila nun mati berjumpa dengan huruf ya. Tadi tanwin berjumpa dengan huruf ya. Sekarang ni kita jumpa nun mati berjumpa dengan huruf ya. Okay, maknanya nun mati berjumpa dengan huruf ya sama, hukum dia adalah nama dia idgham ma'al gunnah. Kita kena dengungkan juga dia. Okey, sama juga cara dia, bacaan dia adalah kita memasukkan dengan kita menghilangkan bunyi nun tersebut, kita masuk ke dalam ya dengan dengung. Okey. Faman ya'mal. Okey. Nampak huruf faman ya'mal. Dia masuk dalam tu faman ya'mal, perlu dengung. Tuan-tuan dan puan perlu dengung dekat situ. Okey, dia jadi hukum dia idgham ma'al gunnah. Okey, tuan-tuan dan puan yang keliru bila nun dan tanwin. Saya kata nun dan tanwin. Bukan hukum nun, ataupun bukan hukum tanwin tu dipisahkan. Tidak, dia nun dan tanwin sekali. Salah satulah apabila tuan-tuan dan puan jumpa nun ataupun tanwin, maka di situ kena tengok huruf selepas dia huruf apa. Kalau macam tadi kita jumpa, tengok ayat pada ayat kita yang ke-6 tadi kan. Kita jumpa yauma idziyas, kita jumpa tanwin kita berjumpa dengan huruf ya. Okey? Yang ni ayat yang ke-7 kita jumpa nun mati berjumpa dengan ya. Hukum dia sama sebenarnya. Okey? Hukum dia sama, cuma tanda dia berbeza. Yang pertama tadi tanda dia tanwin. Okey? Yang kedua ataupun ayat yang ke-7 tadi tanda dia adalah nun mati. Tapi hukum dia nama sama. Okey? Boleh? Okey, kita teruskan. Faman ya'mal mithqala. Sa perlu jaga, jangan jangan huruf sin, huruf sa. Mithqala, qa panjang dua harakat. La dzarratin, kena jaga. Dzarratin. Okey, sekarang ni kita jumpa dengan tin pula. Tin. Tanwin baris bawah berjumpa dengan huruf kha. Ini hukum dia apa pula tuan-tuan dan perempuan? Tanwin berjumpa dengan huruf kha pula. Dia jadi hukum apa? Jom kita tengok carta.
Okey, tanwin berjumpa dengan huruf qa, dia jadi apa? Adakah dia menjadi ikhfa juga ataupun idgham juga ataupun izhar? Kita tengok apa hukum dia. Okey, tanwin dia berjumpa dengan huruf kha. Okey, kita tengok. Okey. Di dalam kelompok idgham bila gunnah tak ada. Idgham ma'al gunnah pun tak ada huruf qa. Okey, kita tengok di mana lagi ada huruf qa. Di mana? Okey, kita cuba tengok. Okey, dia berada di dalam kelompok hukum izhar halqi, iaitu nampak tak huruf qa? Boleh? Okey, nampak huruf qa kan? Huruf qa berada di dalam kelompok izhar halqi. Maka cara bacaan dia bagaimana? Menjelaskan bunyi nun atau tanwin. Menjelaskan ya tuan-tuan dan perempuan, tak boleh dengung. Okey, tak boleh dengung. Kita kena jelaskan. Okey, jadi cara bacaannya kita kena jelaskan mithqala dzarratin khairan. Dzarratin, jangan dzarratin tak boleh. Jelaskan. Dzarratin dzarratin jelaskan. Tin tu kena jelaskan. Okey? Dzarratin jelaskan supaya kita tak melanggar hukum. Okey? Kita kena jelaskan. Dzarratin khairan yarah. Kita jumpa lagi. Tanwin berjumpa dengan huruf ya lagi. Sama tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu apa dia nama hukum dia apabila tanwin berjumpa dengan huruf ya. Okey, cepat bagi jawapan dekat saya. Tanwin berjumpa dengan huruf ya. Apa dia? Apa dia punya nama dia? Kena tuan-tuan dan perempuan yang masih bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak yang masih bersama-sama dengan saya. Apa nama hukum dia? Saya mohon kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya bagi tahu apa jawapan dia. Khairaya tu. Apa nama hukum dia? Izhar ke, ikhfa ke, idgham bila gunnah ke, idgham ma'al gunnah ke? Okey. Kalau ada jawapan boleh sama-sama share dengan saya. Apa jawapan dia? Boleh. Apa jawapan dia tuan-tuan dan perempuan? Jika ada jawapan yang mungkin nak share, nak cuba ke? Okey. Okey, jadi apa jawapannya tuan-tuan dan perempuan? Insya-Allah. Okey, apa jawapan dia? Okey, ya betul. Jawapan dia adalah khairan yara adalah idgham ma'al gunnah. Sama kan dengan ayat yang yauma idzin yasdurunna, sama kan? Cuma berbezanya zin tu ayat yang ke-6 tadi tu tuan-tuan dan perempuan, iaitu zin tu adalah dia berbaris bawah, kasrah dia tu ataupun tanwin itu berbaris bawah zin. Kalau yang ni khairan tu ron tu dia berbaris tanwin 2 di atas. Tapi tanwin juga nama dia. Okey, nama dia tanwin. Okey, tanwin dia berjumpa dengan huruf ya. Jadi maka jawapannya adalah idgham ma'al gunnah. Perlu kita dengungkan. Okey. Mithqala dzarratin. Dengung tak? Mithqala dzarratin. Dengung tak? Tak dengung Mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan dengung Okey, dengungnya dekat khairan sahaja. Ratin tu tak dengung sebab dia jadi hukum izhar. Okey, ayat yang terakhir. Okey, ayat yang terakhir untuk surah Al-Zalzalah. Okey, jom kita sama-sama baca. Wa man ya'mal. Okey, nun mati berjumpa dengan ya. Jumpa lagi ya. Nampak? Okey, apa dia hukum dia? Sama juga dengan yang atas tu. Faman ya'mal. Sama, iaitu hukum dia idgham ma'al gunnah. Okey. Wa may, kita perlu sembunyikan huruf nun. Okey, kemudian kita sebutkan, jelaskan huruf ya tu. Wa may ya'mal mithqal. Mal tak nak, jangan lantunkan bunyi. Mal mithqal. Sebut bagi jelas. Mal mithqal. Okey. Qa 2 harakat. La dzarratin. Okey.
Dzarratin. Okey, kita jumpa lagi. Tanwin berjumpa dengan huruf sya pula. Okey, ni kelainan sikit. Tin. Okey, tanwin berjumpa dengan huruf sya. Kita tak biasa jumpa lagi kan? Tuan-tuan dan puan tak biasa lagi kan jumpa. Okey, jom kita tengok carta. Apa dia? Tin. Okey, tanwin baris bawah berjumpa dengan huruf sya. Kita tengok apa hukum dia. Tuan-tuan dan puan, bagi kita tengok sama-sama carta. Tanwin berjumpa dengan huruf sya. Okey, dia duduk dalam kelompok mana ni? Golongan mana ni? Dia duduk iaitu hukum dia adalah ikhfa hakiki. Nampak huruf sya kan? Ada nampak huruf sya? Okey, bulat sikit huruf sya tu. Supaya tuan-tuan dan puan nampak di rumah. Okey, sya. Sya iaitu dia duduk dalam kelompok ikhfa hakiki. Kita perlu dengungkan dia, menyembunyikan sedikit bunyi tanwin tersebut dan kita lebihkan bunyi huruf sya. Okey? Maknanya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan janganlah baca zarratin. Okey, zarratin. Terus kepada sya tu. Zarratin sya. Zarratin sya. Okey? Terus masuk kepada sya tu sebab kita perlu memasukkan ataupun kita perlu sembunyikan sedikit bunyi tanwin tu. Okey, boleh? Okey, jadi maksudnya di sini bacaan dia kena dengung. Dzarratin sya. Okey, dengung Dzarratin syarrai. Okey, kita jumpa lagi ni. Syarrai. Banyak famous dekat surah ni berjumpa dengan ya. Syarrai. Okey, tanwin berjumpa dengan ya. Apa dia hukum dia? Ingat tak tadi? Sama juga dia jadi hukum idgham ma'al ghunnah. Okey. Syarrayyarah. Boleh? Okay, jadi saya baca yang ayat yang ke-8 ni. Wa may dengung wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah. Boleh? Okey, alhamdulillah kita selesai membaca surah Al-Zalzalah. Okey, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Live bersama-sama dengan saya, tilawah interaktif. InsyaAllah semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita mengambil ilmu yang mana yang saya cuba untuk sampaikan ataupun saya cuba untuk berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Niat saya adalah untuk berkongsi sahaja. Saya tak ada niat untuk nak mengajar ataupun saya sendiri pun banyak lagi kelemahan, tapi niat saya di sini untuk berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di mana ilmu yang saya ada saya cuba sampaikan dan insya-Allah dapat memberi manfaat kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Pada setiap hari Rabu kita akan buat untuk kelas tilawah interaktif, iaitu saya akan cuba mengupas ataupun saya akan cuba membimbing tuan-tuan dan puan-puan dari satu ayat ke satu ayat supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak mengulangi kesalahan tersebut ataupun kesalahan yang sama apabila di dalam bacaan Al-Quran. Okay, insyaAllah niat saya adalah untuk cuba berkongsi ilmu yang saya ada. InsyaAllah yang baik itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datangnya daripada saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insyaAllah semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup kita punya kelas pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan jika ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Institut Pengajian Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran dan tuan-tuan dan puan-puan boleh like di Facebook kami dan insya-Allah dari semasa ke semasa segala program ataupun segala perkembangan akan diupdate ataupun akan diletakkan di dalam Facebook dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengetahui perkembangan dari semasa ke semasa insya-Allah.
Okey, insyaAllah semoga kita bertemu lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.